Salam sejahtera semua, apa khabar? Bertemu lagi kita dalam video kata sendinama siri keempat. Dalam video ini, penerangan cikgu akan berfokuskan 3 kata sendinama iaitu dengan, sejak dan akan. Cikgu yakin murid-murid tentu sudah tahu apa itu kata sendinama. Kata sendinama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Kata sendinama dengan. Kata sendinama dengan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa makna bersama-sama atau berserta. Cara sesuatu itu dilakukan menggunakan dan menyatakan keadaan perbandingan. Kata sendinama dengan membawa maksud bersama-sama atau berserta. Contoh ayat, ayah pergi ke pekan dengan ibu. Yang kedua, Isman bergurau dengan adiknya. Dan ayat ketiga, pekerja-pekerja itu berdialog dengan majikan mereka. Jadi di sini membawa maksud perbuatan bersama-sama. Penggunaan yang kedua dengan membawa maksud cara sesuatu itu dilakukan. Dalam ayat pertama, kita lihat dengan senyum simpul. Yang kedua, dengan hati terbuka. Dan yang ketiga, dengan bacaan doa. Dengan juga membawa maksud memakai atau menggunakan, iaitu sebagai alat. Dalam ayat-ayat ini, kita lihat Ani melukis potret itu dengan cat air. Yang kedua, Emak Siti membasuh kain dengan sabun serbuk. Dan yang ketiga, Fatimah memotong roti dengan pisau tajam. Seterusnya, dengan juga membawa maksud menyatakan keadaan perbandingan yang serupa atau sama. Dalam contoh ini, kita lihat tentu tidak sama emas dengan perak. Ayat kedua, warna bajunya sama biru dengan warna bajuku. Dan ayat ketiga, orang itu sentiasa sependapat dengan ketuanya. Jadi di sini dengan membawa maksud sama. Murid-murid, sila perhatikan frasa yang salah ini. Dengan pantas, dengan lebat, dengan gigih. 3 frasa ini adalah salah kerana kita sudah tahu bahawa kata sendinama mesti diikuti oleh kata nama. Tetapi perkataan pantas, lebat, gigih ialah kata adjektif. Jadi kata adjektif tidak boleh hadir selepas kata sendinama. Jadi untuk menjadikan frasa ini betul, kita letakkan kata pembendanya, iaitu frasa ini akan menjadi frasa yang betul. Contohnya, dengan pantasnya, dengan lebatnya, dengan gigihnya. Penggunaannya di sini akan menjadikan perkataan yang bukan kata nama bersebagai kata nama. Murid-murid, mari kita lihat bagaimana kita menggunakan kata sendinama sejak atau semenjak. Kata sendinama sejak atau semenjak membawa maksud penanda waktu atau masa. Dalam contoh, kita lihat Hasan sentiasa sugul sejak atau semenjak kematian ibunya. Ayat kedua, sejak atau semenjak hari itu, saya tidak berani meninggalkan rumah. Murid-murid, di sini cikgu senaraikan kesalahan umum penggunaan sejak atau semenjak. Kita lihat baris pertama, sejak daripada kecil atau sejak dari kecil. 2 baris ini ialah penggunaan yang salah. Manakala baris ketiga, 4 dan kelima ialah penggunaan yang betul, iaitu sejak kecil, semenjak kecil atau dari kecil.
Jadi di sini penerangannya ialah sejak, dari dan daripada ialah kata sendinama. Jadi, dua kata sendinama tidak boleh hadir berturutan. Oleh sebab itu, kita lihat sejak kecil, semenjak kecil dan dari kecil yang betul. Mari kita lihat satu lagi kesalahan umum penggunaan sejak atau semenjak. Baris pertama, sejak daripada dahulu lagi. Dan baris kedua, sejak dari dahulu lagi. Kedua-dua ini adalah salah. Mengapa salah? Murid-murid bolehkah berikan sebab mengapa sejak daripada dan sejak dari adalah salah? Ya, tentu murid-murid sudah dapat jawapannya. Sejak daripada ini ialah dua kata sendinama. Begitu juga dengan sejak dari, dua sendinama. Jadi, dua kata sendinama tidak boleh hadir berturutan. Jadi, bagaimanakah caranya untuk kita betulkan kesalahan tersebut? Jawapannya ialah sejak dahulu lagi, atau semenjak dahulu lagi, atau dari dahulu lagi. Baik murid-murid, sekarang kita lihat pula kata sendinama akan. Akan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia. Penggunaan akan sebagai kata sendinama mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. Apa maksud kata adjektif yang bersifat emotif ini? Contoh kata adjektif yang bersifat emotif atau perasaan adalah seperti rindu, sayang, berahi, cinta, benci, suka, kasih, ragu dan marah. Murid-murid, kata sendinama akan ini hendaklah digunakan selepas kata adjektif emotif. Contohnya, rindu akan, kasih akan, sayang akan, benci akan, ragu akan, marah akan, suka akan, berahi akan. Murid-murid, sila tengok ayat-ayat dalam jadual ini. Ayat pertama, wanita itu amat rindu akan anaknya. Yang kedua, anak raja itu berahi akan tuan puteri bongsu. Ayat ketiga, kami sungguh benci akan kelakuannya yang buruk itu. Dan ayat keempat, semua rakyat mesti sayang akan negara tempat tumpah darahnya. Murid-murid, mengapakah cikgu bulatkan perkataan yang di hadapan akan? Ya, semua perkataan itu ialah kata adjektif emotif dan perlu menggunakan kata sendinama akan. Peringatan kepada murid-murid, kata sendinama akan harus berada di antara kata nama atau frasa nama dengan kata adjektif yang bersifat emotif. Akhirankan pada kata adjektif bukan merupakan singkatan untuk kata akan. Dan binaan sedemikian tidak diterima dalam bahasa formal. Jadi murid-murid ingat ya, rindukan anaknya salah, cintakan bahasa kebangsaan salah, sayangkan tanah airnya salah dan lupakan jasa ibu bapa pun salah. Jadi kita biasakan penggunaan yang betul iaitu rindu akan anaknya, cinta akan bahasa kebangsaan, sayang akan tanah airnya, dan lupa akan jasa ibu bapa. Ini yang betul. Sekian saja penerangan cikgu dalam video ini. Terima kasih kepada murid-murid kerana telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Bagi yang belum subscribe saluran cikgu, jangan lupa ya, tekan butang subscribe sebagai sokongan kepada cikgu untuk menghasilkan video-video bahasa Melayu SPM yang lebih
menarik dan bermanfaat untuk murid-murid. Sehingga kita berjumpa dalam video-video yang akan datang. Terima kasih. Bye.